Salam sejahtera, barisan juri yang arif lagi bijaksana, barisan pendengar lagi budiman dan rakan-rakan pidato sekalian. Saya, Muhammad Hasif Muiz bin Nikmat, seorang murid dari kelas tingkatan 4 intisal dari Sekolah Menengah Islam Hidayah. Hari ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang sangat penting mengenai tema hargai hasil kelapa sawit negara kita, Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, penanaman sawit bermula secara besar-besaran di Malaysia pada tahun 1960-an. Ini diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia sebagai skim untuk membasmi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup dalam kalangan penduduk luar bandar. Usaha berbudi kepada tanah ini menjadikan tanaman sawit tumbuh dan berkembang di ladang yang terdapat di seluruh negara dari Perlis hingga Sabah. Pokok sawit yang sihat dapat menghasilkan kira-kira 26 buah tandan segar setiap tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, menurut sejarah, pertama kali kelapa sawit dibawa ke Malaysia pada tahun 1917 dari Afrika. Ladang berskala komersial pertama di Malaysia telah ditubuhkan di Tenamaran Estate di Selangor. Malaysia sebagai pengeluar kedua terbesar minyak sawit dan mengeksport utama telah menanam di 43 negara di seluruh dunia dan digunakan di lebih 100 negara. Banyak makanan yang kita makan dibuat dengan minyak sawit. Mi segera, formula bayi, campuran kek, keripik kentang, keropok dan makanan ringan yang lain-lain. Minyak sawit diiktiraf sebagai memainkan peranan dalam diet seimbang yang sihat. Kira-kira 90% minyak sawit digunakan dalam aplikasi makanan dan barangan pengguna. Tuan-tuan dan puan-puan, selesai bicara tentang sejarah kini, mari kita semak tentang industri minyak sawit di Malaysia yang secara langsung menggaji lebih 570,000 orang dan menyumbang sebanyak 21.09 bilion Amerika Syarikat kepada ekspor Malaysia. Lebih 39% ladang kelapa sawit dimiliki oleh pemilik tanah kecil. Syarikat peladangan besar dan kecil terdiri daripada beberapa ratus hektar kepada lebih daripada 100,000 hektar. Jumlah ladang yang luas ini telah menyumbang kepada rakyat Malaysia dengan menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan juga pekerja asing. Malah tawaran kerja dapat dalam sektor perindustrian berasaskan kelapa sawit juga meningkat. Keadaan ini umpama di mana ada gula, di situ ada semut, sekaligus membantu meningkatkan ekonomi negara secara terancang. Berdasarkan sumbangan sektor asas sawit ini, secara peribadi saya berpendapat bahawa kerajaan harus menghentikan penebangan pokok kelapa sawit untuk melaksanakan projek perumahan dan lebuh raya secara berleluasa. Hakikatnya, Malaysia merupakan pengeksport utama minyak sawit dalam tempoh yang agak lama di peringkat ASEAN, tetapi belakangan ini Indonesia telah menduduki tempat yang pertama. Apakah yang berlaku kepada industri minyak sawit kita? Kita perlu berhenti membersihkan ladang sawit untuk membina rumah, kilang dan lebuh raya. Kita perlu tanam semula pokok-pokok kelapa sawit supaya dapat mengeluarkan lebih banyak hasil tandan yang berkualiti. Kita perlu menanam lebih banyak pokok kelapa sawit yang untuk hasil yang lebih lumayan dan konsisten agar terus membantu ekonomi negara yang semakin kukuh. Tuan-tuan dan puan-puan, pihak MARDI dan MPOB juga harus bekerjasama umpama awal dengan teping dalam usaha menjalankan R&D dengan izin. Seterusnya, menjayakan promosi bersama penggunaan minyak sawit di Malaysia maupun di luar negara. Kita boleh mengadakan ekspor pertanian
secara meluas untuk mempromosikan minyak sawit kita di dalam dan di luar negara. Kedutaan Malaysia kita di luar negara mesti terlibat secara aktif dalam aktiviti ini bagi membantu MPOB. Orang ramai mesti tahu kebaikan minyak sawit untuk kesihatan mereka. Di samping itu, kita juga perlu meningkatkan penyelidikan dalam faedah minyak sawit. Dengan cara ini, lebih ramai orang akan mahu menggunakan minyak sawit dan produknya, baik di Malaysia maupun di negara lain. Tuan-tuan dan puan-puan, kita meyakini minyak sawit sebagai satu produk alternatif lebih sihat dalam penghasilan produk makanan berasaskan lemak seperti pepejal seperti margarin, minyak cair dan dihidrogen. Sebahagiannya untuk menjalankannya lebih pepejal sekaligus meningkatkan kestabilan oksidatifnya. Kita sedia maklum proses sebegini menghasilkan jumlah lemak trans yang berbahaya dan boleh didapati dalam produk biasa yang menggunakan minyak atau lemak terhidrogenasi separa sebagai bahan dalam penyediaannya seperti margarin atau lemak. Akibatnya, produk bakeri seperti pastry, roti, kek dan biskut adalah antara makanan yang lazimnya mengandungi paras lemak trans yang tinggi. Manakala makanan yang digoreng dalam makanan minyak terhidrogenasi separa juga mengandungi lemak yang sama. Namun, minyak sawit mempunyai lemak pepejal semula jadi dan tidak memulakan penghidrogenan separa. Oleh itu, produk tersebut bebas daripada lemak trans yang berbahaya sebagaimana orang bijak pandai mengingatkan, tak tumbuh tak merata, tak sungguh orang tak kata. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya minyak sawit adalah alternatif yang lebih sihat berbanding lemak separa terhidrogenasi. Antara pelbagai sumber lemak, minyak sawit dianggap sebagai pilihan utama restoran dan pengeluar makanan kerana pelbagaian aplikasinya. Untuk mengatasi pelbagai salah tanggapan mengenai minyak sawit, Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi melalui Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC telah melancarkan kempen minyak sawit Malaysia penuh kebaikan, Malaysian Palm Oil Full of Goodness pada Januari tahun ini. Sebagai rakyat Malaysia, kita semua harus menyokong kempen ini dan membantu mewujudkan lebih banyak kesedaran tentang faedah minyak sawit dan bersama-sama menjayakan kempen hargai minyak sawit kita secara berterusan. Terima kasih.